Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah tulisan dari seorang pengembara barat bernama Owen Rather, yang pernah bersama-sama menjelajah di Borneo semasa era pemerintahan British North Borneo Company. Menulis kisah orang asli di Borneo satu masa dahulu. Dalam chapter pertama ini dan siri 1 kami membawakan kisah berjudul Dari Masa Lalu Hingga Sekarang di Borneo. Pulau Borneo berbentuk kira-kira segitiga sama, di mana bahagian ke arah puncak, di kawasan seluas 29,184 persegi batu. Kira-kira size Scotland, dan persepuluh keseluruhannya adalah negeri Borneo Utara, sebuah negara yang dilindungi British diuruskan oleh British North Borneo Charter Company. Segitiga ini adalah salah satu ciri yang paling menonjol dari tanah Melayu, dan kajian peta akan segera mendedahkan sesuatu sejarah etnologi Borneo. Sebagai keseluruhan dan Borneo Utara khususnya, semenanjung tanah Melayu hanya disertai oleh isthmus yang sempit ke daratan Asia, membentuk hubungan antara tanah besar itu dan kepulauan. Dan rangkaian ini diteruskan dalam lengkung lembut melalui Sumatera, Bangka, Biliton, Borneo, Kepulauan Filipina dan Formosa, kembali ke tanah besar. Tidak ada keraguan bahwa tidak tarikh geologi yang sangat jauh. Pulau-pulau ini telah bergabung dengan benua Asia. Zoologi dan botani menunjukkan bahwa tunas secara beransur-ansur, tetapi pembahagian tanah sekarang dan laut memihak kepada kemajuan peneroka dari benua itu. Malah hari ini tiada saluran cetek yang memisahkan pulau-pulau yang lebih besar, kecuali yang antara Luzon dan Formosa, adalah 100 batu lebar, dan dalam saluran ini digantung keluar, seperti batu loncatan, pulau-pulau kecil yang tidak terkira banyaknya yang akan membentuk tempat berlabuh, yang mudah untuk pelaut yang berhijrah. Seseorang boleh menggambarkan kemajuan ke bawah panjang semenanjung Melayu, suku Mongoloid dari bukit-bukit Burma, dan apa yang kini Indo-China Perancis. Mereka yang berada di van gerombolan mengembara, tertarik dengan dataran subur semenanjung menetap di sepanjang pantai. Sebagai tekanan meningkat, mereka dengan rasa laut mereka maju, ditolak keluar dari pantai Chersonis ke Sumatera, ke Borneo, ke Jawa, dan ke Filipina. Di sana mungkin mereka bertemu dengan aliran yang sama, Mongol yang menjadikan pantai Fukien titik berlepas mereka, mencapai Formosa dan kemudian dengan cara pulau-pulau yang berlainan pantai utara Luzon. Pelayaran itu akan dipanggil untuk tidak masuk. Luar biasa walaupun di pihak rakyat yang tidak ada kelasi biru air, sejak tanah hampir tidak pernah telah keluar dari pandangan dan kapal. Tidak pernah jauh dari tempat perlindungan beberapa pelabuhan atau mulut sungai. Mereka akan bermain kanak-kanak untuk bangsa yang telah diperolehi rasa untuk laut dan telah belajar untuk mengambil kesempatan. Daripada mantap, 6 bulan bergantian musim hujan. Orang asli Borneo Utara, terdapat banyak jumlah bukti untuk membuktikan bahwa Puak Pagan di utara Borneo berkait rapat dengan kaum bukan sahaja kepada penduduk negara-negara jiran, seperti yang diharapkan. Tetapi Filipina Utara, Formosa dan Burma Atas dan Assam, kesamaan rapat adat, budaya, fisiologi normal dan bahasa, tidak dapat dijelaskan dengan cara lain. Walau bagaimanapun, subjek etnologi perbandingan yang berduri adalah di luar kisah kali ini, yang lebih kepada tajuk bangsa Borneo Utara. Seperti yang ada sekarang, ia sudah cukup untuk menyatakan bahwa mengamalkan teori bahwa Puak-Puak Pagan sekarang penduduk Borneo Utara adalah keturunan pendatang dari tanah besar Asia,
cabang yang berkepala panjang bangsa Indonesia yang meluas dari Himalaya Timur ke Celebes. Adakah terdapat mana-mana penduduk terdahulu yang pendatang ini dipindahkan? Ia seolah-olah mungkin bahwa pada semua peristiwa di utara Borneo tidak ada. Di Malaysia dan Filipina sisa-sisa suku Negrito masih hidup. Mereka adalah nomad, mereka memupuk tiada tanaman, membina tidak lebih daripada tempat perlindungan sementara dalam hutan, dan mengelakkan hubungan dengan dunia luar. Dalam Borneo tiada yang terselamat dari mana-mana pendahulu Negrito telah dijumpai. Satu-satunya nomad yang diketahui adalah Punens Sarawak. Dan suku kaum kerabat ini kaum primitif tidak Negritos. Mereka juga tidak ditemui di Borneo Utara. Ia kelihatan munasabah untuk andaikan ada suku Negrito yang pernah wujud di Borneo Utara. Mereka akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk terus hidup di jauh dan hutan kesepian bukit daripada di tanah Melayu atau Filipina, kemana datang gelombang selepas gelombang peneroka. Suku nomad, walau bagaimanapun, tidak meninggalkan peninggalan ketara untuk generasi akan datang. Dan di antara orang-orang asli Borneo Utara, walaupun ciri-ciri negroid dan rapat bergulung rambut, yang mungkin menunjukkan campuran darah pada masa lalu, adalah sangat jarang berlaku. Ia adalah selamat untuk mengatakan bahwa jika suku Negrito pernah wujud di Borneo Utara, penduduk sekarang tidak berhutang kepada mereka, sama ada secara perkauman atau budaya. Malah di negara-negara Melayu di mana Negritos masih wujud, terdapat sedikit hubungan antara mereka dan orang-orang yang datang kemudian, walaupun mereka kadang-kadang boleh mengambil wanita Negrito untuk istri-istri mereka. Pasti menyerap beberapa adat dan cara hidup nomad. Sejak sejarah awal umat manusia adalah kisah penghijrahan tahunan, sukar untuk mengatakan siapa orang asli mana-mana negara. Tetapi karena tidak ada bukti untuk menunjukkan bahwa para peneroka awal, yang keturunannya kini dipanggil secara meluas muruts dan dusun, mencapai apa-apa tetapi yang tidak berpenghuni tanah, mereka boleh dianggap sebagai penduduk pertama di utara Borneo. Penempatan awal mereka tidak diragukan lagi bersama-sama pantai. Apabila tekanan yang tidak dapat dielakkan bermula lagi, yang pertama pendatang mesti telah didorong pedalaman dan secara beransur-ansur lemah. Masyarakat mesti telah dibawa ke bukit. Di sana mereka tinggal selamat dari pencerobohan asing. Ciri-ciri fisikal Borneo telah menyelamatkannya daripada menjadi dikuasai oleh penakluk. Negara-negara jiran yang telah mengalami pencerobohan Arab atau Hindu, panjang dan sempit. Malah daerah pedalaman terpencil mereka sentiasa boleh diakses dari pantai. Tetapi masif Borneo, berdiri foursquare, menawarkan halangan yang lebih kukuh kepada kemajuan penceroboh dari laut. Terutama karena dia tidak akan mempunyai insentif untuk tinggalkan elemen yang dia tahu, dan menembusi kepada mereka yang gelap dan bukit-bukit yang tidak mengundang, yang naik di luar tali pinggang pinggir dataran. Atas sebab-sebab yang sama Borneo kekal tidak disentuh oleh penaklukan Eropa. Kemudian yang menghampiri Nusantara dari titik bertentangan kompas pecah dan hilang mereka tenaga di pulau-pulau pertama kali ditemui. Belanda dan pengembara Portugis di barat, dan orang Spanyol di Filipina kagum. Sedikit pengetahuan Eropa kepada orang-orang dengan siapa mereka datang dalam hubungan. Borneo tidak berada dalam pengaruh itu. Orang Cina sudah tentu mempunyai hubungan dengan Borneo dari masa yang sangat awal. Tetapi mereka datang sama ada sebagai duta menuntut penghormatan atau sebagai pedagang untuk mencari rempah, mutiara, emas, yang boleh dimakan sarang burung dan hasil tropika lain. Dan bukan sebagai peneroka. Mereka tidak membuat koloni. Pangkalan-pangkalan seperti yang mereka ditubuhkan adalah pos perdagangan. Kilang-kilang, dalam frasa India Timur Lama,
di mana mereka menjalani kehidupan mereka sendiri, tanpa berhubung dengan penduduk asli yang mereka hina sebagai orang barbar. Tidak seperti orang Cina yang ke negara-negara Melayu pada hari ini. Mereka adalah pelawat, tidak pendatang, dan meninggalkan sedikit jejak tamadun mereka di belakang. Pengaruh geografi. Fisiografi Borneo Utara mempunyai kesan yang lebih besar terhadap perkembangan suku Pagan daripada mempunyai sebarang hubungan dengan dunia luar. Utara pantai barat berjalan dalam cerun panjang dari Cape Simpang Mengayau, Puncak Segitiga, ke Sempadan Sarawak, dan seterusnya. Selari dengan pantai dan tidak lebih daripada 50 batu daripadanya, terletak di kawasan tulang belakang utama pulau ini, membentuk perpecahan antara sungai yang mengalir ke selatan dan timur. Perkhidmatan yang terakhir secara umum, sungai yang luas dan mengalir perlahan membawa beban air yang baik, dan dilayari untuk kraft yang sesuai untuk dalam jarak yang agak pendek dari julat tulang belakang. Mereka yang mengeringkan kawasan peredaran air barat laut lebih pendek, dan bagi sebahagian besar torrents berbatu yang perforce turun pada kecerunan curam. Untuk tiba di paras laut dalam jangka pendek, kursus yang telah diberikan oleh alam semula jadi kepada mereka. Oleh itu, mereka adalah biasanya tidak boleh dilalui kecuali dalam jangkauan terendah mereka, di mana mereka mengalir melalui dataran pantai aluvial yang mereka sendiri telah mencipta. Adalah menarik untuk melihat bagaimana pembentukan geografi ini telah mempengaruhi etnografi. Sungai yang mengalir ke selatan dan timur adalah lebuh raya air untuk sebahagian besar panjangnya. Tetapi sementara mereka mampu cara komunikasi yang mudah melalui air. Mereka sendiri adalah halangan yang berkesan untuk komunikasi dengan tanah. Mereka adalah lebuh raya senyap hutan, tetapi mereka bukan sahaja senyap. Mereka sepi. Walaupun hari ini seorang pengembara boleh lulus mencapai selepas mencapai tanpa melihat tanda manusia. Pekerjaan di luar patch dipijak lumpur di tebing sungai dan sebuah kano diikat berdekatan. Dari semasa ke semasa dia boleh menangkap sekilas bumbung coklat rumah kampung komunal yang panjang, bertengger, untuk tujuan pertahanan. Tinggi di atas bukit yang jauh, atau dia boleh memenuhi bot dengan 3 atau 4 pengayuh menjalar bersama-sama di bawah hutan yang menghuni cabaran. Tiada lagi udara melankolik broods kesendirian lebih rantau yang luas suram hutan. Bukan sahaja negara ini jarang penduduk, tetapi sehingga dia menunjukkan bahwa orang yang lalu lalang itu tidak tanpa manusia. Ia adalah luar biasa untuk mencari jalan di mana sungai akan berkhidmat. Walaupun perjalanan sungai mungkin menggandakan jarak. Di padang gurun tropika, seorang lelaki yang ingin melawat kampung jiran tidak boleh mengambil tombak dan membuat jalan bersama-sama trek yang digunakan di atas bukit. Kerana dia mungkin jika dia tinggal di utara, dia akan memerlukan kapal dan dia akan memerlukan 2 atau 3 sahabat untuk membantu beliau mendayung sehingga sungai atau tiang melalui jeram. Jika sungai dalam banjir, perjalanannya akan menjadi mustahil. Setiap lawatan ke kampung lain mesti, maka bersikap formal dan direncanakan terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut telah menghalang persetubuhan dan mudah antara mereka yang kecil dan bertaburan komuniti. Masing-masing kampung tetap mementingkan diri sendiri dan serba lengkap, tanpa sebarang perasaan yang pasti. Persaudaraan kaum kepada jiran-jirannya, lebih kerap daripada tidak pengasingan, telah menimbulkan permusuhan dan permusuhan. Di lereng barat laut di Feeding Rank, di mana keadaan geografi berbeza, tidak ada pengasingan sedemikian. Di sana komunikasi melalui air menjadi sukar dan sering mustahil. Kawasan luar bandar adalah criss-cross dengan trek yang membawa ke atas bukit dari satu kampung ke kampung lain.
Dari zaman dahulu lagi, ini telah lebuh raya asli dalam hal ini sebahagian daripada negara. Daripada bersikap formal dan berprinsip, hubungan antara kampung dan antara daerah telah mudah, dan ini telah membawa kepada pembangunan prospek yang lebih luas daripada kepentingan kampung semata-mata. Semestinya lebih keintiman dalam pertemuan antara pelancong di trek hutan hanya 1 kaki yang lebih lebar daripada yang ada di kapal di sungai yang luas. Selain itu, hakikat bahwa jalan utama akan melalui pusat banyak kampung yang dibuat untuk pertemuan yang kerap antara orang asli yang tinggal banyak hari berarak dari satu sama lain. Dari pertemuan seperti itu meningkatkan persefahaman, persahabatan, dan pakatan menentang musuh bersama. Sebagai gambar akan berfungsi untuk menggambarkan bagaimana kesukaran komunikasi memerlukan pengasingan dan ketidakpercayaan dan bagaimana, sebaliknya, kemudahan komunikasi cenderung pecah mengurangkan halangan yang membahagikan komuniti primitif. Persetubuhan tumbuh lebih mudah, syakwasangka tumbuh kurang. Kampung sebagai unit ini memberi tempat kepada organisasi suku. Dan itu lagi kepada keadaan pertalian kaum. Hasil persekitaran, pengaruh persekitaran terhadap suku yang mendiami masing-masing selatan dan utara sisi-sisi peredaran air besar Borneo Utara masih jelas. Seperti yang sepatutnya berabad-abad yang lalu, penduduk di selatan kawasan air masih terbelakang dan tidak mengejutkan. Pengasingan mereka telah menghalang mereka daripada berhubung dengan dunia luar. Mereka masih tinggal di rumah kampung komunal mereka yang panjang, hanya menanam cukup untuk keperluan mereka yang terdedah dan segera. Tetapi di mana sahaja alam dan alam sekitar membenarkan skop pagan Borneo, dia menunjukkan dirinya bersedia untuk mengambil setiap kesempatan daripada semua kehidupan yang boleh beri dia, dan seseorang boleh mengesan kemajuan secara beransur-ansur dalam bidang pertanian.